Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang berguna, rezeki yang baik dan amal yang baik diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perhubungan, percintaan dan pernikahan di antara lelaki dan wanita ini bermula seiring dan sejajar dengan penciptaan Adam dan Hawa. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah hanya menciptakan Adam sahaja. Mengapakah Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa serentak? Bukankah Allah Maha mengetahui akan keperluan dan kehendak manusia dan hamba-Nya yang telah dicipta? Allah menciptakan Hawa setelah Adam merasa sunyi dan sepi, hidup di syurga sendiri. Ibrah yang kita boleh lihat adalah Allah sengaja menciptakan Hawa kemudian untuk menunjukkan bahawa fitrah manusia yang diciptakannya itu punya rasa ingin hidup berpasangan dan punya rasa ingin berkasih sayang. Maka benarlah apa yang telah difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum ayat 21. Maka dengan terciptanya Adam dan Hawa, terciptanya rasa ingin berkasih, rasa ingin berpasangan. Islam telah mensyariatkan yang dinamakan pernikahan, supaya semua rasa itu dipandu atas landasan syariat. Dan inilah yang akan kita bicarakan sekejap saja lagi dalam forum perdana Ehwal Islam hari ini dengan tajuknya Alah emak, kawinkan aku. Tapi saya dah kahwin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa Khamis malam Jumaat tidak lain tidak bukan, Forum Perdana Ehwal Islam akan menemui anda seisi keluarga. Dibawakan oleh penaja utama Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan RKM. Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, edisi 22 Februari 2024 bersamaan dengan 13 Syakban 1445 Hijri. Baik, kita nak bincangkan dari awal tadi telah disebut, alah emak, kawinkan aku. Siapa yang belum kahwin boleh tengok forum ni. Yang dah kahwin pun boleh tengok. Yang bercadang nak kahwin pun boleh tengok. Yang pastinya malam ini kita bincang tentang kahwin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, 3 orang panelis telah pun diundang untuk bersama-sama kita pada malam ini. Kita perkenalkan di sebelah kiri saya yang berbahagia Ustaz Ahmad Faiz Muhammad Khalil selaku pendakwah di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Daripada riak wajahnya itu kelihatan memang sudah berumah tangga, sudah kahwin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah berapa kali kahwin Ustaz? Sekali. Alhamdulillah baru sekali. Kenapa sebut sekali tu macam rasa bimbang je? Risau sebab sekarang ni jadi isu besar bagi ustaz-ustaz ni untuk berbincang berkenaan dengan banyak kali kahwin. Ya, tapi hajat itu ada, tak ada masalah kan? Niat dia tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama-sama kita pada malam ini. Bergandingan panelis yang kedua ialah Saibul Fadilah Ustaz Haji Khalid bin Haji Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Johor. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa bila sebut kahwin macam nervous je ni? Biasa kadi dia tak nervous lah Ustaz. Ha. Saya dari petang tadi tercari-cari. Kita cari jodoh. Allah umat ni kahwinkan aku hanya untuk orang bujang saja. Oh, jangan. Mungkin Ustaz sampai tadi moderator Ya. boleh fikirkan bagaimana untuk orang yang dah berkahwin. Dah berkahwin. Kita bincang malam ni. Kita bincang. Baik. Dan melengkapkan 3 orang panelis pada malam ini yang berbahagia Ustazah Razidah binti Adam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mewakili suara wanita, mewakili emak-emak di luar sana, ya. Ya, insya-Allah. Ustazah sudah ada menantu ke ataupun bagaimana? Belum lagi insya-Allah. Insya-Allah lah. Anak yang sulung berapa umurnya Ustazah? Dah 27 tahun. 7 tahun ya. Sudah hampirlah untuk berumah tangga nanti tu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ke ada juga cakap, "Alah mak, kahwinkan aku." Bukan. Kita cakap Allah mak kahwinkan aku. Baik, terima kasih ganti-ganti 3 orang panelis yang akan membincangkan tajuk kita sebut lagi, "Ala emak kahwinkan aku." Tuan-tuan perempuan, baik, tanpa membuang masa kita teruskan perbincangan pada malam ini. Saya mulakan dengan Ustaz Ahmad Faiz lah. Kita sedia maklum perkahwinan ini satu pensyariatan lah kepada umat Islam ya. Dan pastinya bila sebut kahwin ini ada hukum-hukum tertentu Ustaz. Ya, ada ketikanya wajib, ya, ada ketikanya sunat, makruh, malah ada ketikanya menjadi haram. Tak boleh. Tunggu dulu, bawa tenang dulu. Jadi bagaimana penjelasan tentang hukum-hukum ini dari sudut pensyariatan perkahwinan itu Ustaz sebagai mukadimah? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Tuan Moderator dan kepada Ustaz dan Ustazah selaku rakan panel dan perbincangan kita pada malam ini. Berkenaan dengan perkahwinan, secara umumnya kita mengetahui perkahwinan dalam Islam adalah dituntut. Maka dalam ayat Al-Quran yang begitu banyak, Allah Subhanahu Wa Taala antaranya menyebut fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah yang mana yang elok daripada kalangan wanita. Ya. Dan Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat yang mengatakan, "Saya tak mau lagi menikah." Maka Rasulullah pada ketika itu naik ke atas mimbar baginda dan menyebut, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Dan disebut sebelum itu, sungguhnya aku ni berkahwin, aku ini berbuka puasa dan berpuasa dan tidur dan bangun malam. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW. Jadi disebutkan bahawasanya sunnah baginda antaranya adalah berkahwin. Dan Nabi sebut, siapa yang tidak sukakan sunnah aku, maka dia itu bukan daripada kalangan aku. Maka di sini ulama mengatakan secara umum betul pernikahan adalah dituntut dalam agama Islam. Cuma dalam nak melaksanakan sesuatu hukum hakam tersebut mesti melihat kepada keadaan hal ehwal. Maka ada kala seperti Tuan Moderator sebutkan tadi, ada kalanya wajib, ada kala sunat, ada kalanya makruh, ada kala harus. Dan saya ringkaskanlah berkenaan dengan hukum hakam itu. Yang pertama, kita lihat ada kala seseorang itu orang yang berkehendak kepada menikah. Ada pula yang tidak berkehendak kepada nikah. Yang berkehendak pula dibahagi pula kepada 2. Ada yang berkehendak mampu, ada yang berkehendak tak mampu. Yang tak berkehendak pun sama juga. Ada yang mampu, ada yang tak mampu. Maka disebutkan, saya sebutkan secara ringkas berkenaan dengan hukum hakam ini. Maka yang tidak yang berkehendak dan mampu disebutkan oleh para ulama, maka hukumnya adalah sunat. Sunat untuk dia bernikah. Dan yang berkehendak tapi tak mampu, di situlah hukumnya dibahagikan. Dan secara umumnya adalah hukumnya makruh. Dan ada yang tidak berkehendak tapi dia membawa mudarat pula dengan pernikahan tersebut tadi, maka hukumnya ketika itu adalah haram. Dan ada yang kita sebut berkehendak dan dia mampu, dan kalau dia menikah dia dapat mengelakkan diri dia daripada melakukan perzinaan contohnya, ataupun kalau dia tak menikah jatuh kepada melakukan perzinaan wa'yazubillah, maka pada ketika itu hukumnya adalah wajib. Itu secara ringkas saya boleh sampaikan tentang hukum hakam nikah ini. Ya, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah dapat gambaran yang jelas tentang hukum-hukum yang melibatkan perkahwinan. Itu hukum-hukum tu terpakai bagi orang yang belum berkahwin, yang bujang. Yang nak berkahwin lagi, di mana hukumnya tu? Adakah?
Yang kalau secara umum kalau yang nak berkahwin lagi, maka dia pun ada kalanya haram, ada kalanya wajib, ada kalanya tengok keadaannya. Dia berbeza ikut keadaan. Situasinya. Ya, Baik, betul. terima kasih Ustaz atas mukadimah. Kita nak bagi pada Ustaz Haji Halim. Masih tidak terlepas daripada konteks hukum tadi Ustaz dalam sudut konteks hukum makruh lah tadi Ustaz Faiz ada sentuh kalau dia berkehendak tapi dia tak mampu. Ini soal tak mampu ni Ustaz. Seseorang tu dia tak mampu dari sudut ekonominya, dari sudut untuk dia memberi nafkah zahir untuk tujuan keluarga, tak mampu lagi. Pada masa yang sama dia nak kahwin Ustaz. Untuk mengawal nafsu dia daripada terjebak dengan perzinahan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini bagaimana nak mengimbangi? Dalam keadaan dia nak kahwin tapi tak mampu. Kalau tak kahwin kan terjebak pada dosa. Tolong bantu Ustaz. Macam mana Ustaz ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada saudara moderator, rakan ahli panel, ustazah serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita melihat kepada senario yang ada pada hari ini, kita pun akan menerima hakikat bahawa telah mula ramai di kalangan anak muda yang bimbang berhubung merasa ketidakkecukupan sebelum menempuh alam perkahwinan itu sendiri. Semua kita maklum bahawa perkahwinan itu merupakan salah satu ibadah ataupun salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut tentang sunnah ni bukan bermaksud ianya perlu dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa mengambil kira syarat-syarat, rukun dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal perkahwinan itu sendiri. Dan yang paling penting ialah setiap pasangan itu perlu mengambil maklum tentang perkara tersebut, terutamanya dari segi kesahan itu sendiri, pernikahan itu sendiri, perkahwinan itu sendiri, dan ianya tidak bertentangan dengan undang-undang di negara kita. Bila merujuk kepada apa yang ditanyakan ataupun yang dikongsikan oleh saudara moderator tadi, bahawa benarlah bahawa salah satu hukum yang dinyatakan oleh para ulama bahawa ada ketikanya perkahwinan itu dihukumkan makruh, haram, sunat, harus dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang makruh ini, sudah barang pastinya kita akan merujuk kepada pandangan daripada mazhab imam kita, Imam Syafi'i. Dia boleh berlaku ataupun boleh dihukumkan makruh itu dalam dua kondisi. Contohnya yang pertama, anak muda ini dia tidak ada keinginan untuk mengadakan hubungan kelamin ataupun tidak ada tertarik untuk ke arah itu. Dan dalam masa yang sama, dia tidak mempunyai biaya ataupun sumber pendapatan yang boleh menjamin isteri, anak dan ahli keluarganya di masa akan datang. Jadi hukum itu timbul dan dihukum sebagai makruh bagi seorang lelaki yang seperti itu. Dan kondisi yang kedua ialah lelaki yang dia ada keinginan tetapi disebabkan ada masalah seperti mengidap penyakit dan sebagainya, contoh seperti disahkan positif HIV, AIDS dan sebagainya, ataupun lemah syahwatnya, dan ia merupakan satu hak bagi seorang isteri untuk mendapatkan bukan saja nafkah zahir tapi juga nafkah batin. Jadi perlu diambil kira walaupun ini sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu diteliti. Namun demikian bukanlah sampai tahap nak tunggu stabil ataupun kaya dan sebagainya barulah anak muda ini kita galakkan dia bernikah. Tapi ambil kira juga tentang perkara yang ditentukan oleh syarak itu sendiri. Ingat itu Jalum. Ya, terima kasih Ustaz. Saya bila tengok Ustaz Fahid dan juga Ustazah bila kita kaji balik kebanyakan mak-mak, bapak-bapak dahulu kala zaman dulu mereka kahwin muda-muda dah kahwin tapi pada ketika itu tak ada fikir pun soal ekonomi. Kan akhirnya boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Anak sampai 10-13 orang Ustazah kan. Tapi begitulah cabarannya pada ketika ini. Baik, pada Ustazah, betul maksudnya dari sudut
kemantapan ekonomi untuk menyara keluarga itu penting. Namun kita juga kena melihat bahawa setiap pasangan ini perlu mendalami ilmu rumah tangga, ilmu pengurusan rumah tangga, bagaimana menjadi bapa, menjadi isteri, menjadi suami, itu sebagai pelengkap kepada kerukunan rumah tangga itu. Mungkin Ustazah boleh huraikan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang dikasihi Allah, gandingan panel yang bersama pada malam ini untuk kita nak berkongsi tajuk. Saya ubah sikit Ustaz Rizal ya. Alau omak kahwinkan aku, dia baru rasa puas sikit cakap Negeri Sembilan. Cakap Nogoi ya. Cakap Negeri Sembilan. Biasanya lagu pasal ni pasal kahwin Negeri Sembilan tu sebenarnya. Alau omak kahwinkan aku ni kan. Sebenarnya bila kita cakap pasal perkahwinan kan, benda yang asasi ataupun benda yang paling utama dalam perkahwinan itu adalah cinta dan kasih sayang. Tetapi bila kita cakap pasal cinta dan kasih sayang ni tadi, dia jadi benda yang segar pada awal perkahwinan Ustaz kan? Ustaz Halid, Ustaz Faiz kan? Ustaz Rizal pun samalah. Kan? Dia benda segar pada awal perkahwinan. Tetapi sepanjang umur kita berkahwin, cinta dan kasih sayang itu adalah nadi dia. Jikalau nadi ini tak ada, maka perkahwinan itu akan perlahan demi perlahan akan mati. Tapi bila kita cakap pasal cinta dan kasih sayang, dia bukan satu perkara yang bila kita kata cinta dan sayang ni, dia bukan sekadar lafaz. Bukan I love you, you love me. Bukan sekadar itu saja. Tapi dia mesti dibuktikan dengan perbuatan dan sikap. Dan Islam dia dah bimbing perbuatan dan sikap kita dalam perkahwinan ini mestilah berlandaskan syarak. Barulah nanti kehidupan wanita dan lelaki dalam perkahwinan ini akan jadi seimbang dan stabil. Baru dia boleh saling memenuhi antara satu sama lain. Tetapi dalam perkahwinan ni tadi, ada satu masa kita akan kehilangan cinta dan sayang ni. Bila mood bulan madu dah hilang, akan mula kan perasaan macam tu. Tetapi ada setengah orang nak kahwin sangat kan. Ada sebahagian anak muda mengelak untuk kahwin ni tadi disebabkan tanggungjawab. So tanggungjawab dalam perkahwinan ini memang sangat besar. Dan keseriusan kerajaan dalam hal perkahwinan ini sampailah JAKIM pada tahun 1996 dah buat modul pra perkahwinan Islam. Dan pada 1997 semua negeri menggunakan modul ini. Dan sampai ada regulasi undang-undang dalam akta dan enactment untuk kebenaran kahwin mesti disertakan dengan kursus pra perkahwinan. Tak cukup dengan itu, JAKIM buat pula modul pasca perkahwinan. Pasca perkahwinan untuk orang yang dah berkahwin. Dan 2023 JAKIM buat pula tentang inisiatif lelaki qawam. Untuk nak mengukuhkan lagi institusi keluarga. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, bahawa perkahwinan ni tadi memerlukan persiapan sehingga kerajaan melihat benda ini besar dan disusun dengan baik. Itu dari sudut kerajaan. Tetapi dari sudut diri individu itu sendiri, maka sudah tentulah persiapan perkahwinan ini daripada mengasuh anak, daripada nafkahnya, daripada bagaimana mengolah keadaan rumah tangga, itu merupakan persiapan peribadi yang sebenarnya kita boleh dapat daripada dalam asuhan keluarga. Jadi sangat penting sebenarnya untuk kita kahwin dengan betul-betul bersedia. Tak boleh macam orang Sembilan cakap menonong nak kahwin ataupun main rewai je masuk dalam perkahwinan. Yang itu tak boleh. Jadi memang kita mahukan semua orang yang berkahwin akan betul-betul bersedia untuk memasuki gerbang perkahwinan. Dah. Saya mendengarkan tadi macam omak nak tambah lagi tu, nak cakap lagi tu. Baik, insya-Allah tuan-tuan dalam permulaan yang banyak maklumat telah dikongsikan kepada kita. Sungguh tadi Ustazah pun dah sentuh daripada kursus kursus perkahwinan sehingga ada pasca dan lelaki qawam sangat-sangat untuk melihat betapa rumah tangga yang sangat kukuh dengan tanggungjawab yang sangat kukuh. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Pada pendapat saya, semua orang ada impian untuk berumah tangga, berkeluarga, tapi kemungkinanlah kenapa remaja sekarang memilih untuk lambat berumah tangga tu kerana komitmen kerja, kesibukan kerja, nak mencari duit lebih untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Saya berpendapat bahawa wanita dia memilih untuk berkahwin lambat ataupun ragu-ragu dalam memilih sama ada perlu berkahwin atau tidak disebabkan trauma yang mereka hadapi bila melihat
kes statistik perceraian dekat Malaysia terutamanya. So benda ni menimbulkan keraguan, lebih banyak keraguan dalam diri mereka. Lagipun mereka merasakan yang berkahwin muda ni mengambil lebih banyak risiko. Sekiranya mereka kahwin sekarang, mungkin mereka kehilangan beberapa kelebihan mereka ketika bujang. Saya rasa lebih kepada perempuan ni kalau dia dah berkahwin, nanti selepas kahwin fokus dia akan lebih kepada suami dia dan rumah tangga. Jadi ramai perempuan memilih untuk kahwin lambat sebab dia nak fokus kepada berbakti kepada ibu bapa dan juga nak meluangkan masa muda ni dengan kawan-kawan semua, sebab kalau dah lepas kahwin tu nanti dia akan tertumpu kepada rumah tangga dan keluarga sendiri saja. Pada pandangan saya, kenapa orang memilih untuk berbujang berbanding kahwin sebab first of all sebab komitmen lah, sebab dia nak kena sara anak dan orang kan. So macam lagipun sekarang ni perempuan macam memilih untuk lelaki-lelaki yang lebih stable dari segi duit lah basically, sebab nak kena tanggung kehidupan seharian dia. Lepas tu nanti kalau dah ada anak nak kena tanggung anak-anak. So basically lelaki tu dia macam dia kena cari kerja yang stable dulu untuk dapatkan gaji, macam contoh dia dah ada income yang stable untuk at least dalam 2,000 sebulan tu dah membadai lah bagi saya. So macam sebab tu dia memilih untuk berbujang, sebab sekarang ni ialah macam saya sendiri pelajar, so memilih untuk habiskan belajar dulu. So nanti nak kena cari kerja. Kerja tu pun sendiri awal-awal nanti mesti kita tak stabil lagi, macam kita tak confirm lagi kerja tu. So macam kita kena dapatkan kerja yang stable, dapat income yang stable, so ekonomi rumah tangga nanti pun akan okey. Itu tadi pandangan sahabat-sahabat kita tentang perkahwinan. Sebelum pergi pada Ustaz Faiz, saya nak tanya Omak lah, Omak. Sebagai wanita, sebagai ibu kan, sebenarnya apa harapan ibu tentang anak ni nak pilih calon suami yang bagaimana? Tadi kata isteri perempuan ni macam memilih sangat nak yang ada harta supaya hidup lebih ni. Spontan saja sebagai seorang Omak tu. Memanglah semua ibu nakkan anak itu berkahwin dengan orang yang sesuai dengan dia seumur hidup dia. Jadi sebab itu mak ni dia berhati-hati dan mengambil masa sebelum anak tu buat keputusan untuk berkahwin. Thank you. Itu saja. Cantik Omak. Baik, hati-hati kepada calon menantu Omak ya. Baik, Ustaz, dalam kita bincangkan tentang perkahwinan, saya tertarik dengan satu data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Pada tahun 2020 seramai 8.3 juta orang bujang yang tidak berkahwin. Berbanding tahun 2010 lebih kurang 6.9 juta. Daripada 8.3 juta itu, 57.8% adalah lelaki, manakala 42.2% adalah perempuan. Itu data menunjukkan orang bujang lah, dan dijangka data ini akan meningkat dari semasa ke semasa. Satu tinjauan yang dibuat oleh akhbar di negara kita tentang kenapa mereka ini bujang, tak nak berkahwin, antara alasan yang diberikan adalah selesa hidup bersendirian. Tak ada komitmen, kan? Betul lah, maksudnya kalau bujang ni tak kisah nak keluar rumah, balik pukul berapa, dah tak perlu fikir di rumah, anak bini tak perlu fikir, kan? Jadi kalau inilah alasannya Ustaz digunakan, bagaimana kita nak menunjukkan bahawa sebuah masyarakat yang ada keluarga, yang akhirnya sentiasa bersama-sama dalam konteks masyarakat yang nak membina satu negara yang lebih besar, Ustaz? Baik, berkenaan dengan kegusaran ramai daripada anak-anak muda tak mau berkahwin kerana takutkan nak sara anak orang, macam kita tengok sebentar tadi itu. Ini satu yang sekarang ni dilihat merebak ramai di kalangan anak muda kita. Jadi saya lihat kalau kita dah cukup seperti yang kita sebut tadi, hal keadaan sunatnya bahawa kita bernikah, maknanya kita dituntut untuk bernikah, iaitu apa? Kita sudah ada keinginan dan kita sudah mampu. Dan mampu sebenarnya yang saya sebutkan sebentar tadi dilihat bukan dengan kita kata ada duit akaun kadang-kadang begitu banyak, tak. Tapi disebut oleh fuqaha kadar mahar. Kalau tak silap Ustaz, kadar mahar dalam Selangor RM80 tu mahar segera. Dan kemudian nafkah yang diperlukan adalah nafkah sehari semalam. Jadi itu kadar yang disebutkan dalam syariat. Maknanya ringan sahaja. Dan kita tak perlu sebenarnya takut untuk anak-anak muda ini melangkah ke gerbang perkahwinan.
Kerana kita masalah mungkin dimomok oleh keadaan pasangan-pasangan yang lain. Tapi sebenarnya kita kalau lihat secara lebih global, betul ada di sana yang bercerai-berai, ada masalah perkahwinan, tapi ada saja yang lain mengalami perkahwinan yang berbahagia. Jadi kita kena lihat dari sudut positif. Kita tengok orang yang bahagia ni dan kita patut mengambil nasihat daripada orang yang bahagia. Dan dengan itu kita dapat berani untuk berkahwin. Dan satu lagi, perlu kita tambah pada anak muda bahawa pada perkahwinan ini banyak kelebihannya. Dan di samping kita sebut, seperti Ustaz Khalid sebut tadi, dapat mengelakkan daripada maksiat. Maka kita lihat di kemudian kehidupan kita nanti. Kita nanti dah tua, siapa nak jaga kan? Dan kemudian bila kita dah tiada, kan disebutlah hadis, semua amalan kesemua kita terpotong, melainkan antaranya adalah doa anak-anak yang soleh. Maka begitu beruntung sebenarnya kita di dunia pun ketika hari tua kita dijaga oleh anak-anak, dan ketika kita meninggal pun nanti didoakan oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita fikir positif sedemikian, maka kita akan rasa tak gementar untuk masuk ke gerbang perkahwinan. Sangat mahal tadi itu. Maksudnya kita nakkan bahawa ketiadaan kita itu doa sentiasa ada. Jadi doanya daripada anak-anak. Jadi maka ayo sambutlah seruan tadi untuk berkahwin. Ya. Baik, saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Haji Khalid. Tadi soal perkahwinan ini ada juga isu-isu berbangkit bahawa gerunnya nak kahwin ni, takut nak kahwin ni sebab melihat kepada situasi di sekeliling yang mereka lihat. Kegagalan perkahwinan, mungkin mereka melihat kegagalan perkahwinan ibu bapa, rakan-rakan, ya. Mereka trauma melihat situasi itu berlaku menyebabkan jauh mereka untuk berkahwin tadi. Jadi selaku ada pengalaman di sudut kadi melihat situasi itu, apa komen Ustaz tentang perkara ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa yang dinyatakan oleh Ustaz Rizal, bahawa kalau kita merujuk kepada sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita diperdengarkan, yang berbunyi, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda, kata Rasulullah SAW, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Seandainya kamu telah ada kemampuan, maka falyatazawwaj, berkahwinlah. Kemampuan di sini membawa maksud bahawa sudah ada nafsu untuk mengadakan hubungan kelamin sebagai memenuhi fitrah semula jadi manusia yang perlukan hidup secara berpasang-pasangan. Kemudian mempunyai biaya, maksudnya mempunyai sumber pendapatan. Di awal tadi kita nyatakan bahawa tidak memerlukan sampai tahap kita stabil ataupun mempunyai status kekayaan dan sebagainya, barulah kita nak membuat keputusan untuk berkahwin. Sedangkan perintah berkahwin itu banyak dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Bernikahlah kamu. Itu perintah Allah yang jelas. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan lagi bahawa wahai anak muda, seandainya telah ada kemampuan, kamu ada kerjaya dalam dunia realiti hari ustazah, kemampuan itu maksudnya dari segi fisiologi, kehendak untuk bersama dengan seorang yang berlainan gender dengan anak kita telah ada. Kemudian sebagai anak lelaki lah, orang muda ni telah ada kerjaya. Tak sebenarnya kerjaya itu yang kata orang mewah, tidak. Maknanya sudah ditimbang, boleh membiayai diri dan keluarganya, maka seterusnya langsungkanlah perkahwinan. Dan yakinlah bahawa anak-anak muda yang bertawakal kepada Allah SWT ini, setelah mereka mendirikan rumah tangga, insya-Allah Allah SWT akan perkayakan mereka. Perkaya maksudnya di sini Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang pentingnya ialah anak-anak muda pada hari ini perlu berusaha dengan sedaya yang mungkin untuk menyara diri, isteri, anak dan keluarganya. Sebab itulah bila ada satu bebanan, tanggungjawab, amanah, maka akan menjadikan seorang anak muda itu matang. Kemudian timbullah azam untuk membangunkan sebuah masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan dan seterusnya. Tertunailah sunnah baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahawa insya-Allah setelah kamu mendirikan rumah tangga, Allah SWT akan cukupkan. Allah akan datangkan rezeki ayyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih, daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kena usaha. Jadi saya ingat moderator, setakat itu dulu yang boleh kita bekalkanlah pengalaman ataupun perkara yang sewajarnya perlu ada kefahaman di kalangan anak-anak muda kita pada hari ini. Baik. Penerangan Ustaz Khalid tadi memang memberi semangat kepada anak-anak muda untuk di luar sana untuk menyambut cabaran untuk berkahwin. Tapi saya bimbang takut yang semangat lebih ni anda berkahwin, Ustaz. Kan lain macam dia punya pesanan tu tadi. Baik Ustazah ya. Melihat wanita pula dari sudut wanita yang berkerjaya, wanita yang dah ada jawatan yang tinggi dan wanita yang terlibat dalam pelbagai bidang profesional ya. Dan itu juga menyumbang kepada mereka lewat berkahwin. Adakah pada pandangan Ustazah sendiri disebabkan mereka ni dah rasa cukup segala-galanya, dah ada kewangan sendiri, dah ada kedudukan yang tinggi, mereka tidak mahu berkahwin, ataupun mereka tak jumpa lelaki qawam yang saya sebut tadi itu, yang untuk memenuhi keperluan kehidupan sebagai seorang isteri itu, Ustazah? Terima kasih Ustaz Riza atas soalan tersebut. Sebenarnya bila kita cakap pasal wanita berkejaya, memang inilah hakikat pada masa ini. Sebenarnya masa saya dapat tajuk ni, saya ada jumpa dengan beberapa orang yang memang lambat kahwin lah. Dia punya tagline dia, biarlah hidup seorang daripada hidup dengan orang yang salah. Itu tajam maknanya. Dia tak jumpa orang yang betul tu. Ya, jadi sekarang ni dia nampak dia akan berjumpa orang yang salah. Tapi sebenarnya biasa kalau jumpa yang betul yang dah berpunya. Itulah. Saya tahu Ustaz Alip mesti jawab macam tu kan. Tapi kan sebenarnya bila kita cakap pasal wanita pada hari ini, memanglah disebabkan peluang pendidikan dan memang sifat perempuan memang bersungguh. Saya harap panel-panel tak menafikan. Perempuan dalam apa pun dia akan bersungguh. Maka sebab itulah kita tengok perempuan berada dekat status kehidupan yang lebih baik daripada sebahagian lelaki. Bukan semua lelaki, pada sebahagian lelaki. Jadi bila dia berada dalam keadaan tu, lelaki tak berani. Lagi pula dompet dia tebal daripada dompet orang lelaki. Orang jelebu cakap duit pun bertingkat-tingkat banyak. Memang orang lelaki tak berani kan. Tapi kan, muslimin muslimat, rakan-rakan panel dan ustaz sendiri, bahawa sebenarnya orang wanita ni walaupun lewat berkahwin, di sudut yang dalam hati dia, dia ingin disayangi dan menyayangi. Jadi tidak perlu kita letakkan stigma bahawa mereka ni memilih. Sebab konotasi memilih itu sendiri pun sebenarnya ada negatif dan ada positif. Bagi saya, oleh kerana mereka dah lambat berkahwin, mereka mencapai usia matang. Bila mencapai usia matang, mereka lebih selektif. Siapa yang nak hidup bersama dia, sebab perkahwinan ini adalah komitmen seumur hidup. Takkanlah dia nak hidup dengan orang yang salah. Dan dengan kematangan itu, dia memilih orang yang betul untuk dihidup selama-lamanya dengan orang itu nanti. Jadi, hak mereka untuk memilih itu kita tak boleh nafikan. Dan saya yakin dan percaya wanita yang Allah jadikan lembut hati ni, kalaulah dia bertemu dengan lelaki-lelaki yang mempunyai sifat al-qawwam ni tadi, dia akan boleh memberi lebih daripada apa yang sepatutnya. Apa dia ciri-ciri lelaki al-qawwam tu? Sebab bila dia dah matang, dia tak akan terpegun dengan sifat romantik. Dia tak akan terpegun dengan pick up line. Tak akan terpegun. Tetapi dia mencari lelaki yang adil. Boleh memberikan sesuatu mengikut tempat dan keadaannya. Dia mencari seorang lelaki yang qawi, yang boleh melindungi dia. Dia mencari seorang lelaki yang amanah, boleh menunaikan tanggungjawab yang bila dah berkahwin tanggungjawab jadi semakin banyak. Ayah, jadi anak lelaki, jadi adik-beradik lelaki, banyak tanggungjawab dia. Dia mencari lelaki yang wibawa. Macam panel depan kita ni, tak ada masalah, memang wibawa dah. Dia menjadi seorang lelaki yang ada tekad. Saya takut panel jadi pilihan nanti ni. Itu jodoh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nafikan. Tetapi kesemua sifat lelaki al-qawwam ini tadi,
kalaulah ditemukan oleh wanita-wanita yang di sudut hatinya ingin disayangi dan menyayangi, insya-Allah mereka tidak menolak. Tetapi selagi mana calon yang berlalu di depan mata dia, yang hati kita cuak, ya ke tidak, selamat ke tidak, nak hidup bersama dengan dia, maka selama itulah wanita ini tadi akan kekal dengan sifat memilih dia. Wallahu ta'ala alam. Ustazah sebut tadi pilihan wanita dia nak lelaki yang matang. Lelaki matang ni semua 50 tahun ke atas, Ustazah. Kan? Macam Khalid, kan? Tapi saya suka sebut, Ustaz Rizal, sebenarnya kematangan ni adalah satu proses asuhan keluarga. Ya. Jadi berbaliklah kepada fungsi keluarga itu, bagaimana nak menjadikan anak lelaki betul-betul jadi rijal, anak perempuan betul-betul jadi wanita yang akan mentaati suami dia. Baik, itu dia. Cantik penerangan daripada Ustazah tadi bahawa kematangan itu perlu dididik dalam keluarga untuk menjadikan anak lelaki yang qawam, ya, bertanggungjawab kepada pasangan nanti. InsyaAllah banyak lagi yang kita akan kupas. Kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Forum Perdana Airul Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita bincangkan tajuk, nak pakai dialek Ustazah Razizah tadi, alah omak kawinkan aku. Betul Ustazah? Betul. Betul. Baik, banyak dah panelis berkongsi maklumat, memberikan nasihat, memberikan tips-tips untuk mengajak mereka yang belum berkahwin, ayo sambutlah seruan itu untuk berkahwin. Bukan saja berkahwin kosong, persiapkan diri dengan ilmu, dengan maklumat bagaimana menjadi membawa keluarga ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam fasa yang kita dah lepas 30 minit kita bersiaran ni Ustaz, dah nampak dah tu ada mereka-mereka tu dah mula semangat nak kahwin tu. Baik yang bujang ataupun yang dah berkahwin lagi, semangat tu dah nampak dah tu, kan? Jadinya kita nak bagi penerangan kepada mereka ini. Ya betul, untuk kita memilih pasangan itu ada tingkat-tingkatnya, kita memilih pasangan yang bagaimana, ya. Sebagai panduan kepada mereka untuk memilih. Silakan Ustaz. Baik, berkenaan dengan memilih pasangan, secara umumnya Rasulullah SAW telah menggariskan beberapa kriteria yang disebut dalam hadis, tunkahul mar'atu li arba'. Dikahwini wanita itu kerana 4 sebab. Yang pertama kerana kecantikannya, yang kedua kerana nasabnya, ketiga kerana apa Salih? Yang ketiga kerana keturunannya, dari keturunan, kemudian pangkat, dan yang terakhir adalah agama. Dan Nabi SAW sebut, fazfar bizatid din taribat yadak. Ambillah yang agamanya itu, maka insya-Allah selesai semua urusan. Baik. Ini yang Nabi SAW gariskan tadi adalah dipanggil fitrah bagi setiap daripada kita nak mencari pasangan masing-masing. Tak adanya yang nak cari pasangan yang muka huduh kan? Tak ada, semua nak cari yang cantik-cantik. Semua yang nak cari yang nasabnya elok. Baik. Kerana apa? Kerana itulah yang akan menjamin keharmonian rumah tangga kita akan datang nanti. Baik. Dan di sini Rasulullah SAW menyebut kepentingan kriteria agama. Agama ni banyak sudut. Antaranya adalah bagaimana dia itu bersedia nak patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama ni juga dapat dilihat daripada akhlaknya, wanita ataupun lelaki tersebut. Dan kebanyakan orang ramai yang salah faham. Bila Nabi SAW suruh pilih apa? Agama, dia kata, kiranya kami kena menikah orang jurusan agama lah. Tak mesti, kan? Ada kala orang yang jurusan agama, kita ingat kot, Masya Allah, solehah, soleh, berkopiah, berserban, ataupun orang perempuan bertuduh labuh. Tumpah tengok akhlaknya, ya subhanallah, kan? Yang lelaki itu, kalau orang utara panggil pongoy, kan? Memukul. Pongoy ni ganas lah ataupun garang. Sikit-sikit nak marah. Maka pukulnya isteri. Walaupun ustaz, itu. Maka kita lihat bukan dari segi apa ilmunya ataupun dari segi kita sebut tadi keluar daripada lulusan agama, bahkan kita lihat daripada segi yang dituntut agama dengan arti apa? Dia ada kesediaan. Terkadang boleh saya sebut realiti hatta orang yang tidak berhijab pun, maknanya orang tak bertudung pun,
dia punya nak kepada agama tu lebih daripada kadang-kadang orang yang bertudung. Dan kadang-kadang orang yang bukan jurusan agama pun akhlaknya dekat dengan laki-laki lebih tinggi daripada akhlaknya daripada golongan orang yang ustaz-ustaz. Jadi itu saya nak keluarkan daripada stigma tersebut. Tapi yang saya nak khulasahkan di sini sebenarnya adalah jangan lupa untuk adik-adik, remaja ataupun orang yang nak berkahwin nanti adalah sentiasa beristikharah. Maknanya yang pertama bertanyakan kepada orang-orang yang dewasa, dan yang kedua sentiasa apa? Solat, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa saja pilihan kita cuba lalu, dan jikalau nampak pada pilihan kita itu Allah Taala mudahkan. Bila kita pergi contohnya propose pada wanita tu, ayahnya kata, awak tak beritahu awal. Kan? Meh nikahan mudah. Itu antaranya alamat Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Tapi kalau susah, maka itu alamat Allah Taala suruh cari yang lain lah. Secara mudahnya begitu. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Faiz. Jadi itu tadi gambaran kepada kita untuk memilih pasangan. Apapun berbalik kepada agama, mudah-mudahan selamat kehidupan keluarga kita, insya-Allah. Baik, Ustaz Khalid, saya teringat dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi atau berani dalam Mu'jam Al-Awsat. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila seorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian lagi yang berbaki. Kita lihat betapa besarnya hikmah perkahwinan itu, ya, sehingga ia dianggap sebagai satu ibadah yang boleh menyempurnakan sebahagian daripada agama. Mungkin Ustaz boleh lanjutkan penerangannya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rizal. Hadis yang baru saja dibacakan oleh Ustaz Rizal tadi jelas bahawa apabila seorang itu telah berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu hendaklah dia bertakwa, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sebahagian lagi yang berbaki. Jadi bila sebut berbaki ni ramai yang bertanya atau memerlukan penjelasan. Jadi saudara sidang penuntun rakan ahli panel, kita boleh merujuk kepada pandangan sarjana Islam, ulama-ulama tersohor, bahawa dalam hubungan ini para ulama bersependapat bahawa umumnya yang menyebabkan seseorang itu tercebur ataupun melakukan maksiat, mudah tergelincir ataupun merosakkan akidah dan agamanya sendiri, lebih tertumpu kepada dua faktor, iaitu yang pertama iaitu kemaluan, farj, kemaluan ataupun alat kelamin yang menjadi antara punca seseorang itu tergelincir, sehingga melakukan perkara yang keji, mungkar, maksiat dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagian ulama mengatakan perut seseorang itu. Jadi bila sebut tentang dua perkara ini, dengan kemaluan seseorang itu boleh menyebabkan jatuh maruahnya, melanggar titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada perlakuan zina yang jelas ditegah oleh Islam itu sendiri. Adapun perut, ia bersifat dikuasai nafsu, sehingga mana kadang-kadang kita terambil hak orang lain, sehingga mana menjadi darah daging kita. Sedangkan dalam Islam, baginda Nabi SAW menyatakan bahawa kullul lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Subhanallah min dzalik. Setiap darah daging yang datang daripada sumber atau punca rezeki yang haram, apatah lagi syubhah dan sebagainya, fannaru aula bih. Maka bahan bakaran api neraka itu yang terlebih utama untuk membalas kepada tingkah laku manusia itu sendiri. Kemudiannya ada setengah pendapat ulama, Ustaz Rizal, bahawa ada yang menyatakan bahawa sebahagian lagi yang berbaki itu yang perlu dijaga, iaitu melibatkan ataupun menjurus kepada lisan ataupun mulut kita. Disebabkan mulutlah atau lisan kita tergelincir sehingga mampu ataupun sehingga kita melakukan kekhilafan, ghibah, fitnah. Lisan inilah yang Rasulullah SAW selain daripada farj maksudnya alat kelamin kita yang merosakkan kita, membawa ke arah kesesatan, melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi yang berbaki ni kita kena jaga. Bila kita telah berkahwin, iza tazawwajal abdu, bila mana telah berkahwin seorang itu, maka akan sempurnalah sebahagian daripada agama itu.
maka bertakwalah kepada Allah untuk melengkapkan lagi sebahagian tuntutan syarak itu sendiri, iaitulah pandangan ulama mengatakan bahawa selain daripada farj ataupun alat kelamin seorang itu, lisan juga perlu dijaga supaya diri dan masyarakat, ahli keluarga tidak menuju ke arah kebinasaan, apatah lagi membawa kemudaratan. Islam melarang kita memberikan mudarat dan pada diri dan orang lain. La darara wa la dirar. Jadi ayuh anak-anak muda yang masih lagi tercari-cari dan sebagainya, berusahalah untuk ada kerjaya walaupun mungkin tidak selari dengan cita-cita kita, yang ia mendatangkan sumber pendapatan, boleh menyara diri, bakal isteri kita, bakal anak dan keluarga kita, maka selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Insya-Allah setelah kita berkahwin, Allah akan datangkan rezeki, Allah akan perkayakan kamu. Maksudnya akan datang nanti sumber rezeki untuk menyara diri dan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya mengamati tadi kan, macam dengar betul pesanan seorang ayah kepada anaknya. Baik anak, ya, memang rasa dapat di hati itu. Allah Akbar. Ada cucu. Kerana anak dah ada cucu dah. Cucu dah. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, kita teruskan Ustazah ya. Baik, kita pun sedia maklum bahawa perkahwinan ini bukan saja untuk kita benteng daripada terlibat perkara-perkara yang tidak baik, perzinaan dan sebagainya. Malah lebih jauh daripada itu, apabila dia berkahwin, ada peranannya, peran seorang isteri kepada suami, suami kepada isteri. Bila ada anak, kepada anak pula tanggungjawab kepada bapa, ibu kepada anak. Kita tidak mahu perkahwinan itu berakhir dengan perkara-perkara yang tidak baik, bercerai, bergaduh dan sebagainya. Dan kita amati betul perkahwinan itu jika dibina dengan baik, boleh melahirkan keluarga yang baik, akhirnya membina, membawa keluar sehingga membina negara yang lebih baik lagi dengan keluarga yang cemerlang. Pandangan Ustazah. Terima kasih Ustaz Rizal. Bila kita cakap pasal keluarga, hidup berkeluarga ni sebenarnya adalah syurga yang Allah cepatkan di dunia ni. Jadi tak semua sebenarnya orang Allah berikan kurnia untuk menikmati kehidupan berkeluarga. Sebab itu Rasulullah dalam satu hadis dia mengatakan, Inni qad ruziqtu birraha. Ketika mana Rasulullah menggambarkan kasih sayang yang diperolehinya daripada Khadijah, maka Rasulullah mengatakan, aku direzekikan dengan cinta dan kasih sayang Khadijah. Jadi bila kita sebut pasal keluarga, tidak semua orang diberi rezeki untuk membangunkan keluarga. Tetapi kita memang memahami nak bina institusi keluarga, dia mesti bermula daripada dua orang individu. Seorang lelaki, seorang perempuan. Dan individu ini lahir daripada dua keluarga pula. Dan mereka daripada dua keluarga yang berbeza ini akan hidup bersama dalam satu rumah membina keluarga ini sendiri. Jadi bila kita cakap pasal pembangunan keluarga, bermakna sebenarnya kita bercakap tentang satu masyarakat yang besar. Kerana keluarga itu sendiri adalah satu masyarakat kecil yang dibina oleh beberapa individu, dan beberapa individu yang membina masyarakat yang kecil ini akan membentuk suasana masyarakat yang besar. Jadi bila kita cakap pasal masyarakat, kita sebenarnya bercakap tentang masa depan generasi kita. Sebab itu tidak boleh ada rasa hampa, tidak boleh ada rasa putus asa dalam usaha untuk membangunkan keluarga. Kerana kalau kita tidak boleh rasa nikmat yang disegerakan di dunia ini melalui keluarga, bagaimana agaknya untuk kita dapatkan nikmat keluarga kita di dalam syurga nanti. Sebab itu bila kita cakap pasal perkahwinan, ataupun keluarga, individu yang dipilih akan membentuk keluarga. Sejauh mana kualiti individu, itulah yang akan menentukan kualiti keluarga. Kalau keluarga itu gagal berfungsi, maka individu yang terhasil daripada keluarga itu juga akan bermasalah. Dan inilah kitarannya. Jadi bila kitaran ini berlaku, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka peranan kita adalah untuk apa keluarga yang kita ada sekarang ini, kita kena memperkasakannya. Kalau orang kampung saya cakap, to break the circle. Wah, tu dia orang kampung saya hebat kan. Hebat orang kampung. To break the circle supaya kalau kita pernah rasa hidup dengan lelaki yang tidak qawam, kita dah rasa deritanya hidup dengan lelaki yang tidak qawam, maka kita mesti lahirkan daripada dalam rumah kita lelaki yang qawam. Kalau kita rasa kita ada perempuan yang hidup bersama dengan kita tidak solehah, kita
kita mesti pastikan yang lahir daripada setiap pintu rumah kita itu adalah anak-anak perempuan yang solihah, yang insya-Allah akan memberikan ketaatan dan setianya kepada suami dan keluarganya satu hari nanti. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan Ustaz Rizal pada pusingan yang akhir ini. Begitu tadi rumusannya ataupun pandangannya tadi, kita melihat betapa pentingnya keluarga, ketua keluarga berperanan untuk membawa keluarga ke jalan yang lebih baik. Segala-galanya tuan-tuan bermula dari rumah. Ya, baik didikan dalam rumah itu akan membawa keluar akhirnya kepada masyarakat dan juga negara. Ayuh kita tanamkan dalam diri kita untuk sentiasa buat yang terbaik, keluarga terbaik supaya kita menyumbang kepada negara kita yang lebih baik. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Baik tuan-tuan puan-puan, hampir 60 minit kita bersiaran pada malam ini. Alah emak, kawinkan aku. Saya percaya yang sedang menonton siaran pada malam ini sudah pasti banyak dapat maklumat. Yang mungkin yang belum berkahwin sudah ada rasa ingin berkahwin dengan maklumat, dengan tips-tips yang tadi dikongsikan tadi. Kepada yang telah berkahwin, berumah tangga, juga dapat maklumat bagaimana untuk membina keluarga yang baik, yang akhirnya keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan. Baik, sampai ke fasa terakhir perbincangan kita ini sudah pastilah gandingan panelis akan membuat penggulungan di atas maklumat yang tadi disampaikan. Jadi saya jemput yang berbagai ustaz untuk membuat rumusan. Silakan ustaz. Baik. Seperti yang saya sampaikan sebentar tadi, yang pertama, perkahwinan adalah suatu yang digalakkan dalam agama Islam. Tidak ada yang dipanggil sebagai kerahiban dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, saya anjurkan kepada anak-anak muda supaya bersifat positif. Positif dengan kita melihat dengan sudut-sudut yang baik dalam perkahwinan tersebut. Kemudian yang kedua, kita bertanya kepada golongan-golongan yang dewasa, seperti kita ada ustazah kita, ustaz kita yang memang dah lama berpengalaman menyelesaikan permasalahan pasangan-pasangan yang berlaku dalam kehidupan. Dan kemudian yang ketiga, kita sentiasa mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran bagi kita yang berkahwin ini, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih Ustaz Khalid, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Rizal, sahabat ahli panel serta Ustazah. Bila kita membincangkan soal tentang perkahwinan, pernikahan panjang lebar tadi, cuma saya nak simpulkan bahawa fitrah semula jadi manusia itu perlukan kehidupan secara berpasang-pasangan, zaujain di situ. Dan bagi anak muda, saya menasihatkan anak-anak saya sendiri dan di luar sana bahawa berusahalah untuk menghasilkan suatu tanggungjawab kerjaya yang boleh menjamin diri dan keluarga di masa akan datang. Sebab kerja itu penting. Seperti mana sabda baginda Nabi SAW menyatakan bahawa talabul halal faridah. Mencari pekerjaan yang halal itu adalah suatu kefarduan min ba'dil faridah. Dan bila mana kita telah ada suatu sumber pendapatan, maka tawakal kepada Allah untuk kita mencari atau memenuhi keperluan fitrah manusia untuk hidup secara berpasangan. Kalau seorang perempuan perlukan seorang suami yang apa tadi Ustazah, qawwam, dan seorang lelaki perlukan isteri yang boleh menemankan suaminya, membina arah tuju, melahirkan keturunan zuriat yang soleh dan solehah, yang menjamin memelihara martabat agama kita, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Ustazah, perumusan. Okay, untuk akhirnya muslimin muslimat membina keluarga, dan hal berkaitan keluarga ini dia benda besar dan hebat. Dan kalau kita berjaya atau kita gagal, kesannya juga besar dan hebat. Maka saya meninggalkan dua pesanan kepada mereka anak-anak muda yang masih belum Allah temukan jodohnya. Kekallah dalam niat cita-cita untuk berkahwin. InsyaAllah kalaulah tak sempat berkahwin di dunia ini, Allah akan kira sebagai satu pahala kerana berniat untuk berkahwin. Manakala bagi mereka yang sudah berada dalam nikmat kehidupan berumah tangga, pertahankan kesetiaan, pertahankan kehebatan hidup berkeluarga, dan kita ingat dalam kita berkonflik bersama suami dan isteri dalam keluarga, kita kena tahu bahawa kita sebenarnya bukan berkonflik dengan suami atau isteri kita saja. Tetapi ada entiti ketiga
ketiga, syaitan yang bernama Dasim yang sedang mengintip-ngintip untuk meruntuhkan banyak rumah tangga orang Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dengan rumusan itu tadi, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga orang panelis yang banyak berkongsi maklumat ilmu kepada kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan setiap apa yang tadi disampaikan itu dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada penaja Bank Islam Malaysia Berhad dan juga bagi pihak kru penerbitan yang diketuai oleh Saudara Abdul Rahman Mahdi. Mengucapkan terima kasih. InsyaAllah sebelum kita berpisah seperti biasa, an-nikah bukan sekadar ibadah, namun ianya juga adalah muamalah antara dua insan yang berkasih sayang kerana Allah. Jangan pernah takut untuk bernikah hanya kerana beberapa kisah orang berpisah. Sedangkan ramai yang bahagianya sampai ke jannah. Wahai mereka-mereka yang bujang dan yang mampu, Nabi SAW sudah bersabda memberitahu, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak sukakan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sekian dari saya, Rizal Ramli. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.